أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Am kuntum syuhada'a il hadara Ya'qub al-maut. Demikianlah wasiat Nabi Ya'qub, bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tiada hadir ketika Nabi Ya'qub hampir mati. Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri dengan penuh perasaan. Am kuntum syuhada. Am kuntum ini adakah kamu hadir? Itu terjemahan dia, ya, tapi terjemahan Pak Syahbaz ini dalam kurungan dia 3 baris dia ambil tu sebagai permulaannya untuk menyesuaikan kedudukan ayat. Nampaknya tak ada tanya, sepatutnya ada tanda tanya sini. Am kuntum syuhada'a, ataupun adakah kamu itu hadir ketika Ya'qub hampir mati? Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Ya'qub bertanya anak-anaknya, apakah yang aku sembah, yang akan kamu sembah selepas peninggalanku? Ayat sebelum ini menyatakan Nabi Ibrahim meninggalkan wasiat, Nabi Ya'qub juga meninggalkan wasiat supaya jangan mati, ataupun supaya mati dalam keadaan Islam. Itu wasiatnya. Yahudi, apabila Nabi SAW menyatakan Islam kepada mereka sebagaimana yang diwasiatkan oleh datuk neneknya dahulu, Ibrahim dan Ya'qub, Yahudi menjawab kepada Nabi, tidak, kami terima wasiat supaya kami kekal di atas agama Yahudi, bukan agama Islam. Datuk nenek kami meninggalkan wasiat supaya kami mempertahankan agama Yahudi, bukannya mempertahankan Islam. Nabi SAW memberi jawapan balas kepada mereka, adakah kamu hadir ketika Nabi Ya'qub hampir mati, ketika nazak? Ketika itu Nabi Ya'qub AS menyeru semua anak-anaknya supaya hadir dan bertanya kepada mereka, apakah yang akan kamu sembah selepas peninggalanku? Anak-anaknya semuanya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan datuk nenekmu Ibrahim, Ismail dan seterusnya, dan kami semuanya adalah Islam. Jadi salah jika kaum Yahudi pada zaman Nabi SAW menyatakan, berbohong, menyatakan bahawa datuk nenek mereka Ya'qub dan Ibrahim berwasiat supaya mempertahankan agama Yahudi. Itu salah sama sekali, tidak betul. Sebab apa? Mereka tidak hadir pada ketika itu. Mereka tidak hadir, mereka tak ada, mereka tidak hidup. Nabi SAW tahu kerana telah diwahyu oleh Allah SWT kepadanya. Apabila Nabi SAW tahu, maka mereka pun tidak berani berbohong. Kenapa? Nabi mempunyai fakta-fakta yang cukup. Ketika itu Nabi SAW boleh menyebutkan satu demi satu. Nabi boleh menyebutkan anak-anak Nabi Ya'qub telah menjemput anak-anaknya yang 12 orang itu hadir bersama-samanya.
Nabi Yaqub mempunyai anak 12 orang. 12, semuanya laki-laki. Ini pun ganjil juga ni. Semuanya laki-laki, tak ada perempuan. Daripada 4 orang isteri. Nama berbagai-bagai nama lah. Nama-namanya ni nama Lawi, namanya Zabulun, itu yang sulung sekali. Ada nama Yahuza, dan lain-lain lagi. Adakah kamu ketika dia berkata, apakah kamu akan akan beribadat selepas peninggalanku? Nabi-nabi tidak bimbang selepas kematian mereka apakah yang akan terjadi kepada anak-anaknya, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana hubungan mereka. Itu tidak penting. Yang paling penting sekali ialah agama, supaya mereka mengekalkan agama tauhid itu. Jika anak-anaknya mempunyai pegangan agama yang cukup, maka sudah tentu hidup mereka selamat dari sudut keselamatannya, makan minumnya, dan semuanya akan selamat. Ini yang diketahui oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalatu wassalam. Sejarah Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam dipaparkan di dalam Al-Quran ini sebagai Yaqub, anak kepada Ishak dan cucu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini dipaparkan dalam Al-Quran sebagai anak-anak kepada Nabi, bapaknya Nabi, datuknya Nabi. Dia Nabi Yaqub, bapaknya Ishak Nabi, dan siapa dia lagi? Datuknya Ibrahim Nabi. Ini Al-Karim Ibnul Karim Ibnil Karim. Al-Karim orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, dan cucu kepada orang yang mulia. Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam, Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim. Dipaparkan juga dalam Al-Quran kisah Nabi Yaqub ini, walaupun dia Nabi, bapaknya Nabi, datuknya Nabi, tetapi Yaqub mempunyai diuji dengan ujian yang sangat berat apabila anaknya dicolek. Iaitulah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dan dibuang dalam perigi buta. Dipaparkan di dalam Al-Quranul Karim, bukan oleh orang lain tetapi oleh anak-anaknya juga yang dengki kepada kedudukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu. Al-Quranul Karim menceritakan perkara ini. Al-Quran menceritakan juga, memaparkan juga kisah Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam sebagai Abul Asbab, bapa kepada keturunan Yahudi yang 12 orang. Yahudi dalam yang 12 orang ini, mereka tidak sepakat antara satu sama lain, sehingga sampai kepada hari ini pun kumpulan 12 itu, kumpulan 12 orang anaknya ini membawa kabilah masing-masing dan membawa pahaman masing-masing sampai kepada hari ini. Ada yang ekstrim dan ada yang bijak-bijak, pandai, cerdik pandai, ada yang hartawan, ada yang ahli-ahli ilmu dan berbagai-bagai lagi. Mereka jika diselidiki datang daripada keturunan yang lain-lain, keturunan tak lari daripada keturunan yang 12 itu. Dikatakan keturunan yang rupanya cantik-cantik keturunan Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf ni, keturunan Nabi Yusuf ni ada dua beradik, Yusuf dan Benyamin. Katanya, "Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida." Tuhan yang satu, tak ada berhala patung. Ini tidak wujud sebenarnya pada zaman Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Jika pun wujud, boleh jadi berlaku selepas daripada zaman Nabi Yaqub ini, iaitu zaman anak-anaknya. Kerana anak-anaknya yang 12 orang itu, selepas pada masa hidup bapaknya lagi, mereka telah menunjukkan sikap perangai yang tidak baik. Buktinya mereka telah membuat satu pakatan untuk membunuh adik-beradik. Jadi untuk membunuh adik-beradik, walaupun mereka sebenarnya tidak membunuh, tapi mereka berjaya membuang dalam perigi buta, menunjukkan anak-anak Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam ini mempunyai hati yang agaknya tidak murni, tidak suci, kerana sanggup melakukan perbuatan yang terkutuk dan keji ini. Wa nahnu lahu muslimun, dan hendaklah
wa nahnu, dan mereka semua menyatakan kami semuanya menyerah diri kepadanya. Pada ketika ini suasana agak tenang bagi seorang bapa seperti Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam ketika hampir mati, dan pada ketika ini dapat memastikan menerusi pengakuan daripada anaknya yang 12 orang, mereka ini telah menyatakan kesetiaan mereka kepada agama tauhid. Puas hati bagi seorang bapa. Itulah dia kesucian, kejernihan hati seorang bapa yang bernama Yaqub, yang dalam hidupnya telah menjalani ujian yang begitu berat, sehingga pada suatu ketika matanya berselaput, dikatakan berselaput kerana duka cita terhadap kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Usianya dicatatkan dalam sejarah selama 176 tahun umurnya. Tak panjang lah banding dengan ada lagi Nabi yang 700 tahun, 1000 tahun pun ada, dia 176 tahun. Jadi kira-kiranya tidak berapa panjang lah. Tapi kalau sekarang ni 176 tahun cukup panjang. Dan anak 12 orang laki-laki semuanya, tak ada yang perempuan. Ini pun ajib sebenarnya, kurang biasa berlaku dalam masyarakat manusia. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun, mereka itu, yakni anak-anak Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Tidak ada siapa pun dari kalangan anak cucunya sampai kepada hari ini yang boleh berbangga. Cukup dengan datuk nenek mereka yang telah membuat pengakuan Islam, maka mereka tak payah lagi. Sebab tu nenek mereka dah mengaku ketika Nabi Yaqub hampir mati. Pada ketika itu mereka telah membuat pengakuan, na'budu ilahaka, kami sembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan datuk nenekmu, kami wa nahnu lahu muslimun. Cukuplah. Tak cukup. Sebab apa? Sebab itu zaman sudah berlalu. Setiap orang laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Setiap umat, setiap orang apa yang dia usahakan, kamu pula bagi kamu apa yang kamu usahakan. Yang diusahakan oleh orang lain, sekalipun bapa datuk nenek kita, itu untuk dia. Tetapi untuk anak cucunya, mestilah mereka buktikan yang diri mereka setia kepada Allah, dan mereka berusaha untuk bekalan mereka sendiri. Hadis menyebutkan, man batta'a bihi 'amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Sesiapa yang amalannya tertangguh-tangguh, keturunannya dia tidak dapat menyegerakan. Maknanya kalau keturunannya tinggi dan mulia, tidak dapat membawa segeranya ke syurga. Tak boleh, disebabkan amalannya yang terlewat. Maulah amalannya lebih cepat ke hadapan, keturunan tu di belakang. Nama keturunan tak laku pada hari akhirat, tapi yang laku, yang boleh dibawa ke mana-mana ialah amalannya. Man batta'a bihi atau abta'a bihi 'amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Sesiapa yang terlewat amalannya, terlewat ni tak buat ke, tangguh-tangguh ke, tak ada amalan ke, maksudnya begitu, lam yusra' bihi nasabuh, nescaya tidak mungkin dibawa segera oleh keturunan tidak bawa ke mana-mana. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka balasan apa yang dikerjakan, dan bagi kamu pula apa yang kamu usahakan. Ini konsepnya dalam Islam begitu. La taziru waziratun wizra ukhra, tidak menerima dosa oleh orang yang berdosa dosa orang lain. Orang lain berbuat dosa, seseorang tidak akan dikenakan dosa disebabkan orang lain yang melakukannya. Begitulah amalan ini, sikap ini, kepercayaan ini sangat-sangat adil. Jika dosa orang lain boleh dipertanggungkan kepada orang lain, jika ada pihak yang boleh menanggung dosa orang lain, maka huru-hara hidup dalam dunia ini. Kenapa? Kerana ada pihak-pihak yang sanggup tanggung dosa orang lain ketika di sini. Maka berlakulah berbagai-bagai maksiat, huru-hara, disebabkan ada pihak yang merasakan boleh menanggung kesalahan orang lain. Islam mengatakan tidak.
wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan pula kamu tidak akan ditanya, wala tus'alun, kamu tidak akan ditanya apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu kamu cuci tangan. Jika mereka lakukan itu perkara yang berdosa, kamu tidak akan ditanya. Mereka juga tidak bertanggungjawab terhadap kejahatan kamu. Kamu tidak boleh menyatakan bahawa segala kesalahan kamu akan ditanggung oleh datuk nenek kamu yang dikatakan nabi-nabi itu. Nabi-nabi, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim, 3 generasi, 3 cucu, anak dan bapa. Sekalipun mereka hebat sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, keturunan mereka hebat, namun begitu mereka tidak boleh bertanggungjawab terhadap apa yang kamu lakukan itu. Ini kaedah-kaedah, prinsip asas yang diberitahu kepada Yahudi dan sekaligus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa setiap orang hendaklah bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, dan walaupun seseorang itu ingin menanggung kesalahan orang lain, tetapi tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amat berminat, sebenarnya sangat berhasrat untuk menyelamatkan bapa saudaranya Abu Talib daripada neraka. Nabi kita meminta supaya ucapkan sahaja syahadah, nescaya aku bersaksi di hadapan Allah yang kamu telah memeluk Islam. Tetapi bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi Nabi dan Nabi menyayanginya juga, tidak diberi hidayat untuk menuturkan perkataan itu kerana terasa malu kepada pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayat kepada siapa yang engkau suka, yang engkau kasih, kerana Allah memberi hidayat kepada sesiapa yang dikehendakinya. Itulah dia, ayat ini menyatakan prinsip umum dalam semua agama begitu. Kemudian seterusnya, waqalu kunu hudan aw nasara, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.